Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 4 yang terdiri daripada 3 orang, iaitu saya sendiri, Nurin Farshad Melina binti Rusmizi, nombor kad matrik U2003620, dan 2 lagi sahabat saya, iaitu Zaiti Najiha binti Zainal, nombor kad matrik U2003735, dan yang terakhir Siti Alia Fakira binti Ahmad Suhaimi, nombor kad matrik U2003670. Okey, tajuk kumpulan kami adalah Dasar Perumahan Mampu Milik Negara. Okey, saya akan menceritakan serba sedikit mengenai definisi perumahan mampu milik. Perumahan mampu milik adalah berfungsi bagi memenuhi keperluan dari segi kualiti dan lokasi, mampu dibeli, dan pembeli berkenaan masih mempunyai keupayaan kewangan untuk membeli keperluan asas yang lain. Definisi bagi perumahan mampu milik ialah yang mampu untuk dimiliki, berdaya huni dan selamat diduduki bagi memenuhi keperluan rakyat di bawah kumpulan yang berpendapatan B40 dan M40. Seterusnya adalah mengenai kriteria perumahan mampu milik. Okey, terdapat 6 kriteria perumahan mampu milik, iaitu yang pertama ialah kategori harga mampu milik mengikut negeri. Okey, penetapan harga bagi kategori ini adalah berdasarkan kepada kawasan bandar dan luar bandar. Terdapat 2 kategori. Yang jenis pertama ialah RM150,000 ke bawah dan jenis kedua ialah RM150,000 hingga 300,000. Yang kedua ialah standard perumahan mampu milik yang berfungsi sebagai panduan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembinaan dan pembangunan rumah mampu milik di Malaysia bagi memastikan penyediaan perumahan yang berkualiti dan mampan. Okey, kategori standard rumah mampu milik ialah bertingkat, strata, bertanah, rumah bandar ataupun teres. Okey, yang ketiga ialah piawaian pembinaan rumah yang berkualiti. Okey, bagi kualiti pembinaan rumah mampu milik adalah dengan menepati kepada fungsi kediaman yang baik dan kurang untuk memberi implikasi kepada operasi penyelenggaraan. Yang keempat ialah kawalan pemilikan rumah mampu milik. Meletakkan syarat-syarat untuk memohon rumah mampu milik. Yang kelima ialah kawalan pembangunan rumah mampu milik. Okey, dalam hal ini, pihak berkuasa negeri akan mengawal penyediaan bekalan rumah mampu milik mengikut keperluan rakyat setempat. Okey, yang keenam ialah kuota pemilikan bumi putera. Okey, minimum kuota pemilikan bumi putera yang ditetapkan oleh kerajaan negeri adalah sebanyak 30%. Baiklah, slide seterusnya akan dibentangkan oleh saya, Zaiti Najiha. Ianya adalah berkenaan dengan inisiatif kerajaan. Inisiatif kerajaan ini adalah untuk pembangunan rumah mampu milik di atas tanah kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Ia adalah untuk membantu mengurangkan kos input dalam pembangunan rumah mampu milik kerana tanah-tanah tersebut diberikan secara percuma ataupun nominal. Antara peranan kerajaan negeri dan KPKT adalah yang pertama, kerajaan negeri boleh membangunkan perumahan mampu milik secara kerjasama dengan pemaju swasta mengikut dasar perumahan negeri. Yang kedua, kerajaan negeri boleh menyediakan tanah bersesuaian sebelum menyerahkan kepada pihak KPKT. Selain itu, antara peranan lain kerajaan negeri dan KPKT adalah dengan mewujudkan jawatankuasa penilaian pelaksanaan rumah mampu milik yang akan dibentuk sendiri di bawah KPKT bagi meneliti kaedah pembinaan. Dan yang terakhir adalah kerajaan persekutuan melalui Pesuruhjaya Tanah Persekutuan memberikan kebenaran kepada KPKT selaku kementerian yang bertanggungjawab untuk merangka, menyelaras dan juga membangunkan pembangunan rumah mampu milik. Seterusnya, daripada segi pengurangan cas pemajuan dan kos pematuhan pula terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah yuran pendahuluan, cas yang dikenakan kepada pemohon atau pemaju yang membangunkan tanah dan terdapat kenaikan nilai tanah seperti perubahan zon perancangan, pertambahan kepada penduduk, peningkatan nisbah keluasan lantai ataupun plot. Yang kedua adalah yuran derma, syarat yang dikenakan kepada pemohon atau pemaju untuk penyediaan bekalan elektrik, bekalan air dan juga sistem pembentungan. Dan yang terakhir adalah kos pematuhan. Kos pematuhan adalah ditetapkan oleh agensi di bawah kerajaan negeri atau kerajaan tempatan seperti Caj Pemerintahan Am. Inisiatif kerajaan yang lain pula adalah kerajaan ingin menjadi entiti tunggal dalam sistem perumahan yang bersepadu. Antara caranya adalah dengan menyelaraskan pemusatan maklumat perumahan melalui entiti tunggal supaya ia boleh mengimbangi semula bekalan kepada julat yang berpatutan. JPN telah memulakan kajian analisis data raya untuk membangunkan sistem perumahan bersepadu. Kajian ini boleh menjadi panduan kepada pasaran mengenai keadaan bekalan meningkatkan tahap celik kewangan isi rumah.
Ianya adalah penting bagi pembeli rumah untuk menilai keupayaan dan juga komitmen kewangan. Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit iaitu AKPK juga menyediakan modul pendidikan kewangan dalam talian yang mudah untuk pembeli rumah lihat dan semak sebelum membuat keputusan. Modul ini boleh diakses melalui portal Rumahku AKPK. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Al-Fakirah binti Ahmad Syaimi akan menerangkan berkenaan akses kepada pembiayaan perumahan yang terdapat dalam Indikasi Dasar Perumahan Mampu Milik Negara. Terdapat 3 jenis pembiayaan iaitu yang pertama adalah kaedah pembiayaan perumahan secara konvensional dan Islamik. Kaedah konvensional ini adalah melalui bank dan bank mendapat faedah daripada hasil pinjaman yang diberikan kepada peminjam. Manakala dengan kaedah pembiayaan Islamik, bank membeli sesuatu bagi pihak peminjam dan menjual semula kepada peminjam dengan kadar keuntungan yang dipersetujui supaya mengelakkan daripada berlakunya riba. Jenis pembiayaan perumahan seterusnya adalah melalui skim sedia ada. Saluran sistem perbaikan ini boleh dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Antaranya adalah skim rumah pertamaku dan My Home. Selain itu, inisiatif untuk golongan rentan seperti skim pembiayaan kewangan fleksi dan skim pembiayaan subsidi juga dilakukan. Jenis pembiayaan perumahan seterusnya adalah melalui pasaran sewa, di mana kerajaan telah menggubal Akta Sewaan Kediaman dengan menyediakan perundangan khas untuk penyewa dan tuan rumah, dan ia adalah untuk menggalakkan penawaran dan permintaan rumah sewa dan kemudiannya melindungi penyewa dan pemilik kediaman. Bahagian ini kami akan menjelaskan bagaimana dasar ini membantu masyarakat pemodenan dan perubahan masyarakat Melayu. Seperti kita tahu, keperluan asas yang diperlukan oleh setiap individu selain keperluan asas ialah kediaman. Kediaman yang selesa dapat menjamin kehidupan yang sejahtera, bahagia dan produktif. Rumah mampu milik ialah rumah yang mampu untuk dimiliki, berdaya huni dan selamat diduduki dengan memberi fokus kepada kumpulan rakyat yang berpendapatan B40 dan M40. Hal ini kerana dasar ini mampu untuk membantu golongan sasaran yang berpendapatan B40 dan M40 untuk membeli rumah yang disediakan oleh kerajaan. Pada zaman sekarang ni, seperti kita tahu, harga rumah agak tinggi di kebanyakan tempat dalam negara, terutamanya di kawasan perbandaran. Jadi, dengan adanya dasar dan skim yang ditawarkan oleh kerajaan, golongan B40 dan M40 berpeluang untuk memiliki kediaman sendiri tanpa perlu disewa. Contoh dasar dan skim yang ditawarkan oleh kerajaan ialah rumah Selangorku di Setia Alam yang berharga dalam lingkungan RM100,000 lebih murah berbanding apartmen lain yang berharga dalam lingkungan RM140,000 hingga RM410,000. Berikutnya ialah dapat membentuk komuniti sejahtera. Keperluan utama yang memainkan peranan penting dalam pembangunan sosial kepada masyarakat dalam menjalani kehidupan harian ialah dengan mempunyai akses kepada keperluan asas, termasuklah perumahan, ilmu, pekerjaan dan kemudahan komuniti yang berkualiti. Persekitaran kehidupan lengkap dan berkualiti berupaya untuk menjana komuniti sejahtera. Selain itu, penyediaan kemudahan kepada komuniti setempat secara tidak langsung dapat menyumbang kepada wujudnya komuniti yang sejahtera dengan memberi penekanan kepada semua aspek, terutamanya dari segi penyediaan kemudahan awam yang komprehensif. Contohnya ialah kemudahan awam dalam bentuk pusat komuniti dan ruang untuk komuniti berinteraktif seperti Dewan Serbaguna yang dapat mewujudkan interaksi sosial. Ia merupakan keperluan asas dalam mewujudkan kualiti kehidupan. Berikutnya ialah dapat meningkatkan dan memudahkan akses kepada ruang pekerjaan dan ekonomi. Perumahan yang berdekatan dapat memberi peluang pekerjaan yang dapat memberi manfaat kepada pembangunan ekonomi, bandar dan komuniti. Jarak tempat kerja yang mempunyai akses yang dekat dapat menggalakkan lagi lebih ramai tenaga kerja untuk melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi dalam kalangan penduduk. Selain itu, perletakan pusat perniagaan kecil di kawasan luar bandar dalam pembangunan rumah mampu milik dapat menyediakan lagi peluang pekerjaan kepada semua golongan masyarakat dan ia juga berupaya untuk mengurangkan migrasi ke kawasan bandar. Hasilnya, pusat bandar dan luar bandar akan membangun secara mampan. Sekian, terima kasih. Seterusnya,
Kesan daripada dasar perumahan mampu milik negara ialah ia memberi peluang kepada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana untuk memiliki rumah melalui beberapa skim seperti skim rumah pertamaku dan skim perumahan belia. Skim rumah pertamaku dilancarkan pada 2011 bagi membantu golongan belia yang mempunyai pendapatan kurang daripada RM5,000 sebulan untuk mendapatkan 100% pembiayaan daripada bank untuk membeli rumah pertama. Inisiatif yang diperuntukkan ini untuk rakyat Malaysia telah menggalakkan pemilikan rumah dalam kalangan masyarakat. Selain itu, kesan daripada dasar tersebut adalah berlaku peningkatan dalam unit rumah mampu milik di Malaysia. Projek pemindahan rumah mampu milik semakin meningkat dan rumah mampu milik sedia ada juga telah banyak dibina. Ia dapat dilihat melalui program perumahan pejawa awam Satu Malaysia yang juga telah menyediakan rumah mampu milik kepada semua pejawa awam seluruh Malaysia. Situasi ini membolehkan mereka memilih rumah yang diidami dari segi lokaliti, persekitaran dan sebagainya. Seterusnya, dasar ini membantu masyarakat moden dan membuat perubahan dalam masyarakat apabila dasar ini sendiri memupuk sifat ingin tahu mengenai ilmu pemilikan rumah kepada masyarakat. Kesedaran ini amat penting kerana tak dapat dinafikan kalau nak bandingkan masyarakat Melayu dengan masyarakat Cina misalnya, kita agak kurang celik mengenai ilmu pemilikan rumah ini. Jadi kesedaran masyarakat terhadap hartanah ni akan meningkat dari semasa ke semasa melalui perubahan yang dilakukan mengikut dasar inilah. Di samping itu, masyarakat juga akan mempunyai ilmu tentang pemilikan rumah dengan wujudnya program yang tersusun dalam usaha untuk merakyatkan ilmu hartanah lah. Dan kesan positifnya, masyarakat tidak lagi tergesa-gesa untuk membuat pinjaman dengan syarikat pinjam wang tanpa lesen semata-mata untuk membeli rumah ataupun dengan mana-mana ahlong misalnya, ataupun mana-mana badan-badan yang tidak berlesen lah untuk membuat pinjaman dan membeli rumah. Sebaliknya, mereka akan celik dan mempunyai ilmu dan akan terus rujuk ke bank dan melihat syarat-syarat yang ditawarkan oleh pihak bank misalnya, kerana bank adalah badan yang ada lesen untuk memberikan pinjaman wang. Jadi masyarakat Melayu tak akan mudah tertipu. Dan di samping itu, antara perubahan yang membantu masyarakat moden melalui dasar ini adalah dengan wujudnya kempen pemilikan rumah. Kempen pemilikan rumah ni tak dapat dinafikan, daripada kerajaan pun ada, daripada NGO pun ada. Tapi dekat sini saya highlight daripada segi NGO lah, sebab saya rasa ada rakan-rakan lain yang dah highlight dari bagi pihak kerajaan. Jadi daripada segi NGO, wujud coach-coach yang memberi kesedaran mengenai pemilikan rumah. Mereka menggunakan platform media sosial seperti TikTok, Instagram Reel, video-video pendek lah untuk memberi ilmu kepada masyarakat tentang apa yang mereka perlu lakukan, apa first step yang mereka lakukan sebagai pertama kali untuk memiliki rumah. Dan step-step tu selalunya memang diterangkan daripada A sampai Z. Dan antara contohnya adalah seperti Property Guru dan juga Faisal Malik, coach CFP. NGO-NGO ni memang dari semasa ke semasa memberi update melalui platform mereka tentang harta nilai tanah dan juga harga tanah, dan juga ilmu hartanah lah daripada dalam negara maupun luar negara. Seterusnya, dasar ini juga membantu golongan belia khususnya untuk berani memiliki rumah kerana sebanyak 50% ataupun 17,543 belia telah membeli rumah melalui projek Perumahan Satu Malaysia iaitu PRIMA di seluruh negara daripada berusia 25 tahun hingga 35 tahun pada tahun 2022 ini. Peningkatan ini memang peningkatan yang amat besar dan kita dapat tengoklah sebenarnya belia dah ada ilmu hartanah dan mereka dah berani untuk buat first step. Mereka tahu first step dan berani untuk memiliki rumah. Pihak kerajaan juga memperkenalkan inisiatif Youth Home Ownership yang menyasarkan peningkatan pemilikan rumah prima dalam kalangan golongan muda. Ini adalah salah satu kempen yang dilaksanakan sendiri oleh Kementerian Perumahan
Dan disebabkan hal itulah para belia golongan muda lebih berani berhijrah ke luar negara untuk mencari kerja yang stabil dan simpanan untuk membeli rumah aset, untuk dijadikan aset mereka pada masa akan datang. Banyak yang mereka beli untuk dijadikan rumah sewa supaya mereka dapat jana income, dan rumah tersebut juga boleh mereka duduki pada hari tua mereka. Contoh-contoh skim rumah yang dilakukan oleh kerajaan adalah seperti skim rumah pertama saya, projek perumahan Satu Malaysia Prima. Dua ni memang antara inisiatif yang sering belia dapat. Maksudnya belia memang mohon inisiatif-inisiatif ni, dan disebabkan inisiatif inilah mereka dapat memiliki rumah pada usia yang muda. Antara kempen lain yang dilaksanakan adalah seperti miliki rumah di usia muda yang akan diperkenalkan oleh KPKT yang berkemungkinan memberikan pemberian pinjaman sebanyak 100% atau memanjangkan tempoh pembiayaan melebihi 35 tahun. Dan seterusnya inisiatif lain yang disediakan oleh KPKT adalah seperti rumah transit belia RTB di beberapa lokasi di Lembah Kelang yang mana harga rumah tersebut dan kadar sewa adalah tinggi di kawasan tersebut. Maksudnya dekat sini, kawasan Lembah Kelang tu memang kita tahu memang kadar sewa dia sangat tinggi. Jadi inisiatif rumah transit belia ni adalah apa yang kerajaan laksanakanlah untuk para belia bagi memudahkan mereka, sebab macam kita tahu ekonomi belia tak stabil. Jadi inisiatif ni memang amat membantu mereka. Dan yang terakhir adalah program Home Ownership Program ataupun dalam singkatannya adalah HOPE. Ini adalah inisiatif pembiayaan perumahan Malaysia antara kerjasama KPKT dan juga MOF, Kementerian Keuangan. Antara kempen lain yang dilaksanakan adalah seperti miliki rumah di usia muda yang akan diperkenalkan oleh KPKT yang berkemungkinan memberikan pemberian pinjaman sebanyak 100% atau memanjangkan tempoh pembiayaan melebihi 35 tahun. Dan seterusnya inisiatif lain yang disediakan oleh KPKT adalah seperti rumah transit belia RTB di beberapa lokasi di Lembah Kelang yang mana harga rumah tersebut dan kadar sewa adalah tinggi di kawasan tersebut. Maksudnya dekat sini, kawasan Lembah Kelang tu memang kita tahu memang kadar. Sebagai kesimpulan, dasar ini dengan jelasnya meningkatkan bekalan rumah mampu milik serta meningkatkan pemilikan rumah kepada rakyat. Dan ia memang membantu masyarakat khususnya untuk isi rumah yang berpendapatan rendah ataupun B40 lah kita cakap kan. Dan dasar ini juga memberi ruang untuk memperkukuhkan pasaran rumah sewa bagi menangani isu ketidakmampuan pemilikan rumah dalam jangka masa pendek. Dan peranan semua pihak yang terdiri daripada kerajaan persekutuan maupun kerajaan negeri sehinggalah pemaju hartanah akan bertindak secara bersepadu bagi memastikan keseimbangan dalam pasaran hartanah dan memajukan penawaran rumah mampu milik. Semua ini kita dapat laksanakan dan kerjasama-kerjasama ini kita akan dapat laksanakan melalui dasar ini. Buktinya tadi jelaslah kita nampak yang kalau dalam kalangan belia sendiri memang ramai daripada mereka telah pun memiliki rumah pada 2022. Adalah peningkatan walaupun kita tahu COVID pada waktu itu memang waktu-waktu COVID, tapi ada peningkatan. Maksudnya adalah inisiatif daripada KPKT ni yang sebenarnya bergerak ataupun berhasil lah. Jadi apa-apa pun semua pihak harus melakukan peranan masing-masing dan semua harus berganding bahu untuk menyelesaikan isu-isu yang ada dan supaya dapat membantu masyarakat untuk memiliki rumah lah, termasuklah saya sendiri satu hari nanti. Dan terima kasih daripada kami. Itu sahaja daripada kami. Yang baik datang daripada Tuhan, yang buruk datangnya daripada kami. Dan terima kasih Prof kerana mendengar, dan terima kasih Prof.